Yelah macam contoh nanti dia akan jadi ilianida@seriti.com nak main contoh. Tak ada. Ada. Semua kira cikgu pakai email sendiri lah ni. Email staff untuk ni. Email staff tu maksudnya satu email Gmail biasa tapi share di kalangan staff. Oh, I see. Okay, faham. Maksudnya pakai domain. Contohlah macam Office 360 kan. Kalau ambil jadi semua orang akan add Office 360, faham tak? I see. Kenapa tak ambil macam saya Ana bukan nak bercarangan pun. Macam Seriti sama, dia semua cikgu ada email macam contoh yanida@seriti.com. Tapi dia guna Gmail lagi. Siapa tu? TV kan? Suzah Fatihah. Okey. Contohnya mudahlah kalau semua ada macam contoh Ana yanida@brandybunch.com tapi still buka Gmail. Macam tu. Kita orang sharing is caring. Sharing sebab dia limited tau kalau tak ada yang macam tu, dia macam limited sikit lah untuk cikgu. Tapi setakat ni Ana rasa pakai desktop pun okey juga, tak ada beza sangat pun. Sekali rindu Sihat sekali. Alhamdulillah. Sekolah okey sekolah? Mana Ain? Sekarang besar ke? Standard lah. Tak nampak. Sekali makan keliling. Bukan kelang tinggi ke itu? Makan keliling, gaji gaji. Kita zon merah. Zon merah sekarang ni dia bila zon merah ni biarlah kita stop lah. Tunggu zon hijau balik baru kita jalan. InsyaAllah minggu depan hijau. Ya, minggu depan hijau. Dah 5,000 kes ni. Tapi macam mana pun hati tetap hijau lah. Yang macam mana pun hati tetap hijau. Hati tetap hijau lah. Kalau hati hijau tak jadi kalau sekolah kita tak boleh buka. Kiranya memang Ustaz Khalid daripada bulan 10 memang tak buka langsung lah sekolah kan? Memang tak buka lah daripada hari tu tutup sampai sekarang. Masya Allah, hebat cikgu dia. Nak buat tu. Sekarang macam ni okey Alia? Alhamdulillah nak okey. Tak ada lah teruk sangat. Cuma dah tak sama lah macam syllabus semua dah tak sama lah. Corak pengajaran. So kalau nak suruh Ana bagi KPM tak boleh lah. Lepas tu kalau mengajak, kalau Ustazah mengajak, Harun ni Ustazah ikat kat mana? Macam mana? Kalau Ustazah mengajak, Harun Ustazah ikat kat mana? Dia pun duduk kat luar ni. Dia pun duduk kat luar. Tak boleh masuk dalam. Sebab kami berdua sama-sama ni husband dengan saya Ana sama-sama online kat rumah confirm je. So bapak dah jaga time pass. Okay, bolehkah kita start dah? Okay, insyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka slot kedua kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah kita sambung ke sesi yang kedua bersama dengan Ustazah Ilianida. Nanti Ustazah akan kenalkan diri beliau. Semua Ana ucapkan terima kasih atas kesediaan. Susah betul. Dah dekat setahun dah dia berhutang Ana. Banyak jadi insyaAllah hari ini dia nak menunaikan hutang dia dan kita akan melakukan perkongsian lah, tajuknya inovasi pendekatan dan aplikasi berasaskan pendidikan digital. Jadi tadi kita dah dapat daripada sudut psikologi, pengurusan dan sebagainya. Cuma sekarang kita nak top up lagi beberapa pengetahuan kita tentang pendekatan ataupun aplikasi yang mungkin boleh kita gunakan untuk pelbagaikan pengajaran dalam bilik belajar kita. Jadi mungkin kita sentuh mungkin 1-2 benda, tapi 1-2 benda tu memberi impact pada pengajaran kita. Okey, jadi Ana serah terus pada Ustazah Ilianida lah untuk sesi kali ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah berjumpa lagi lah saya dengan keluarga Seriti. Saya ingatkan Seriti dah lupa dah. Okay, so Alhamdulillah seronok dapat bertemu dengan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat pendidik. Ana dapat tengok lah ada yang online dalam kereta maksudnya nak dapat pautan internet tu baguslah ada inisiatif untuk dapatkan internet. Fahamlah keadaan kita yang kena work from home ni. Okey, jadi Ana tak adalah sentuh semua
saya tak ada sentuh semua apps, tapi akan ada 1-2 apps yang kita akan tumpu pada apps tersebut lah. Okay, ini sedikit sebanyak tentang diri saya. Okay, saya dulu memang cikgu ceriti, tapi atas faktor-faktor yang tertentu saya juga saya telah berpindah tempat kerja lah. Jadi sekarang saya kembali balik kepada Brainy Bunch International School dan orang kenal Brainy Bunch ni sebagai tadika, tapi sebenarnya dia ada international school dia. Jadi saya adalah upper elementary teacher. So kalau upper elementary ni basically adalah mengajar murid tahun 4, 5, 6 lah yang berumur daripada 9 hingga 12 tahun. Okay, tidaklah mempunyai sebanyak mana pengalaman, tetapi why not we are sharing with others lah. Okay, objektif umum pada hari ini, guru-guru akan dapat memahami apa maksud pembelajaran atas talian atau e-learning. Which is kenapa saya go deep balik kepada dasarnya supaya kita faham apa yang kita buat. Okay, seterusnya guru dapat mengetahui jenis-jenis pembelajaran atas talian dan guru juga dapat mengetahui aplikasi untuk pembelajaran atas talian. Kita ada banyak pelbagai aplikasi, cumanya adakah aplikasi itu sesuai untuk e-learning ataupun tidak. Okay. Dan ini objektif khusus kita hari ini. So guru dapat melaksanakan satu contoh Google Slides untuk pembelajaran atas talian dan guru dapat memahami fungsi Google Slides sebagai salah satu wadah pembelajaran atas talian dan guru juga dapat memilih aplikasi yang sesuai berdasarkan ciri-ciri pembelajaran atas talian. Dan kenapa saya pilih Google Slide nanti kita akan tengok, dan saya nak survey dululah pada cikgu ada tak yang pernah guna Google Slide untuk bahan pengajaran dia. Saya ada butang raise hand tak kat sini? Patutnya ada lah kan? Kalau pernah guna is good. So kalau tak pernah guna, ini masanya untuk kita guna Google Slide lah. Sebab pada saya Google Slide ni dah cukup simple, mudah, sama macam PowerPoint, cumanya Google Slide ni adalah dalam atas talian. Okay, atas talian. Sebab kita pun memang guna basically banyak atas talian. Dan macam mana dengan atas talian ni kita boleh bantu student-student yang lain yang tak boleh akses untuk pembelajaran dalam talian lah, atas talian. So kita saya nak tunjuk kat cikgu satu video, tapi kejap sebelum tu saya tak boleh pasang kat sini. Saya terpaksa buka. So kita tengok tu satu video, simple saja, pendek je, 2 minit je. Good morning everyone and welcome. Okay, boleh dengar tak? To Kalau tak boleh dengar, tolong komen Professor, dekat public chat ataupun komen dekat chat. Okay. Peter. Boleh dengar tak? Okay. Present. Okay. Let's listen to that. So I know this is a bit unusual, but I really hope we can study well. I want us together to try to grab the knowledge from this class. I want to grab... What did he just say? The interdimensional black holes had particles that killed everything in the Big Bang. The black killed everything. If you have any questions, feel free to raise your hand and I will not see you. Radon accumulates in places where ventilation's in that. Let me ask questions to... What is the 6th noble cause? Answer by pressing radon. Good. Is someone appears to have forgotten to turn off his microphone? Charles, I can feel that you're not listening. Can't see you. I am listening. Oh yeah? What was I saying? Okay, I'm kicking you out. Get out. I don't want your class. Are you out? Yes. Doesn't sound like it, but look. Yes. I can see that all of you are online and listening, which is great. Let's move on. Fundamental idea in science.
other than the Nobel Prize winning physicist Richard Feynman. Okay, class, before the lesson ends, if you have any questions, please ask now. Yeah, so I have a question regarding... Okay, so video yang saya bagi ni, siapa boleh komen, 1-2 komen tentang video yang saya tunjuk ni dengan situasi cikgu yang kena mengajar online sekarang ni. Kalau tak boleh turn on your mic, can you please komen dekat dalam teks, dekat chat. Saya nak tengok apa cikgu boleh cakap tentang video tadi ni. Dia sebenarnya, dia reflect kita sebenarnya, reflect cikgu-cikgu. Cikgu mengajar shot sendiri. Cikgu mengajar shot sendiri. Lagi. Student AFK. Masalah yang memang selalu berlaku lah, internet sangkut. Student apa? FAA? Apa dia? AFK, away from computer. Dia kata lain. Student away from computer. Okay, itu daripada student. Kalau daripada cikgu? Cikgu cakap laju sangat. Okay, ada lagi tak? Cikgu mengajar, bahan dia yang digunakan macam mana? Cikgu tak ada slide. Dia tak guna slide, dia baca daripada buku teks saja. So kita sebenarnya ialah student satu hal lah kan. Satu lagi kita nak reflect kita sebenarnya, diri kita sendiri. So adakah kita macam cikgu tadi tu kan? Kalau tak, saya rasa cikgu Siti, Masya Allah tak adalah kot yang macam tu kan. Jadi video tu sedikit sebanyak dia nak reflect tentang kita sebenarnya. Sebab kadang-kadang murid tu satu hal dah, memang dia dah ada masalah dengan away from komputernya, dengan main game dalam komputernya, dengan berchatting dekat belakang kita lagi, dia macam-macam masalah lagi kan. Tapi macam ni cikgu sekarang ni adalah kita nak fokus pada cikgu. Jadi kita akan tahu dulu definisi pembelajaran atas talian. Okey. Definisi pembelajaran atas talian ataupun lebih dikenali sebagai e-pembelajaran atau e-learning adalah pembelajaran yang dibantu oleh alat bahan bantu mengajar digital dan media elektronik. Okay, ini adalah dalam satu kajian lah, definisi daripada satu kajian. Dan definisi yang lainnya pula adalah suatu konsep pembelajaran ataupun program pendidikan yang menggunakan media elektronik sebagai pengantara untuk dapatkan data dan maklumat pengajaran daripada seorang pendidik kepada murid dan juga hubungan daripada murid kepada pendidik. Okey, dan definisi yang seterusnya mengatakan pengajaran dan pembelajaran disampaikan melalui teknologi digital. Okey, mesti sampai dalam sama ada menggunakan media yang ada grafik visual, perkataan, animasi, video ataupun audio. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang cikgu dia buat tadi tu, betul lah dia ada media elektronik, tapi dia tak cukup strong lagi pembelajaran dia, e-learning dia, sebab dia tak letak grafik visual, dia tak letak perkataan, dia tak letak animasi, dia tak letak video, dia cuma bercakap je. Jadi dia tak cukup complete dia punya pembelajaran dia atau e-learning dia. Sebab tu saya go deep balik, go to the basic balik. So cikgu boleh faham, adakah selama ni aku buat pembelajaran ke atau sebenarnya aku guna je Google Meet tu untuk meet to face to face dengan murid. Okay, tak apa, kita tengok seterusnya. Apa lagi yang dinyatakan dalam slide ini. Okay. So relationship atau hubung kait antara guru dan murid serta media elektronik dan teknologi digital itulah yang akan membentuk e-learning. So kalau kata tak ada guru, ada murid dengan media elektronik dan teknologi digital pun tak cukup strong e-learning dia. Dia kena ada guru, kena ada murid, kena ada media elektronik dan teknologi digital. So kita akan tengok balik relationship tadi, kita terjemahkan dalam satu bentuk rajah yang lebih mudah. Pengajaran dan pembelajaran, it will comes together dengan guru dan murid, serta mesti ada media elektronik dan teknologi digital yang akan membentuk e-learning. Dan e-learning inilah yang akan kita gunakan dalam PDPR, okay, yang kita kenali sebagai PDPR lah ataupun online class. Okay, PM ni macam-macam istilah. Jadi sebenarnya lebih kurang PDPR dia ada dua je, offsite dengan off learning dengan on learning. So kita kebanyakannya kita banyak guna on learning lah. Okay.
Okay, bagaimanakah ciri-ciri pembelajaran atas talian yang kita boleh katakan cukup terbaik untuk murid kita? Yang pertama, mestilah penggunaan yang mudah dan selesa. Penggunaan Penggunaan daripada sudut bahan pengajaran cikgu, bahan pengajaran digital mestilah mudah dan selesa untuk murid. Maksudnya jangan sampai susah sangat lah. Murid nak kena login lah, murid nak kena ambil kena pergi cari kena buat email dia sendiri ke, ataupun murid kena sebab kadang-kadang murid ni dia online atas parents punya laptop atau atas punya parents punya phone. Jadi bila ada apps yang kata kita kena parents kena login, so dia jadi renyah dekat situ. So kita kena make sure yang penggunaan bahan pengajaran kita tu mudah dan selesa. Seterusnya of course mesti bersifat interaktif. So, kalau tengok video tadi tak ada memang bersifat interaktif, ada interaksi antara guru dan murid, tetapi adakah cukup berinteraktif untuk kedua-duanya, untuk kedua-dua pihak, murid dan juga guru. Okay, dan seterusnya pembelajaran yang bersifat community. Okay, apakah yang maksud dengan pembelajaran yang bersifat community? Pembelajaran yang bersifat community ni adalah dalam satu apps ataupun bahan pengajaran tu mestilah mudah akses untuk semua orang. Okay, mudah akses untuk semua orang. Bukannya cikgu sesama cikgu saja, tetapi cikgu dengan murid juga. Jadi kalau kata benda tu tak bersifat apps ataupun software yang kita guna tu tak cukup bersifat community, dia akan membawa masalah seterusnya di mana murid susah nak masuk online. Lepas tu bila murid susah nak masuk online, banyak sungguh dia punya step-step nak masuk. Lama-lama semangat murid dia akan jatuh lah. Dia akan macam parents pun sudahlah, malas lah, tak payahlah, susah lah nak masuk ni. Kamu tengok je lah benda lain, contoh. Okay, yang keempat, kawalan murid. Kita tahu internet merupakan satu sumber yang memang besar dan boleh diakses oleh semua orang. So bila kita buat e-learning, internet tu memang dah jadi satu sumber kita. Jadi macam mana kita nak, macam mana bahan pengajaran kita itu boleh kawal murid. Sebabnya kita tak nak murid semasa e-learning, murid boleh main game. Okay, murid boleh berchatting dekat luar. Okay, macam mana kita nak pastikan bahan pengajaran kita, maksudnya masa kita tu ada kawalan murid. Okay, itu kita nak tengok kemudian bagaimana cara kita nak buat bahan pengajaran tu lah. Seterusnya yang kelima, pembelajaran yang berpusatkan pengetahuan, okay, cybergogi. Maksudnya e-learning ni adalah satu kelebihan online classes ataupun kelebihan e-learning adalah murid boleh belajar lebih daripada yang sepatutnya. Contohlah hari ni dia belajar kitaran air semula jadi. So dia boleh sendiri Google kitaran air semula jadi. Compare dia belajar kitaran air semula jadi di sekolah. Jadi masa dia untuk dia search tu limited lah. Compare bila e-learning dia boleh Google on the spot. Kitaran air semula jadi, apa tu? Jadi kita nak pembelajaran atau bahan pengajaran cikgu tu mestilah berpusatkan pengetahuan yang sangat luas lah. Okay, itu kelebihan e-learning sebenarnya. Okay, yang seterusnya kaedah tinjauan dan temubual secara elektronik. Okay, kita kena ada juga macam mana kita nak tinjau murid. Macam mana kita nak ada sesi temubual kita dengan murid. Jadi kita perlu ada juga apps yang memudahkan untuk proses ini. Dan seterusnya e-penaksiran lah. Kita belajar kalau dekat sekolah biasa, kelas biasa, kita pun mesti ada buat penaksiran terhadap murid. Jadi kita nak juga e-learning ada juga penaksiran dia. Dan cuma kita nak kena ubah penaksiran yang biasa kita buat dengan photostat, worksheet dan sebagainya bagi murid. Lepas tu murid buat lekat, kalau tak lekat hilang rata. Macam mana kita nak pastikan murid buat penaksiran tapi penaksiran masih lagi di dalam on track e-learning. So basically kita kena ada ciri-ciri pembelajaran kita tu mesti ada sifat-sifat seperti inilah. Lepas ni boleh kita check balik. Adakah bila kita mengajar tu kita ada tak sediakan ketujuh-tujuh ciri-ciri pembelajaran atas talian. Okay, kalau cikgu tertanya macam mana saya boleh dapat ciri-ciri pembelajaran atas talian ni, saya dapat daripada research yang saya baca yang berkaitan tentang e-pembelajaran. Okay,
Dan saya juga masih lagi dalam proses untuk mendapatkan ciri-ciri pembelajaran atas talian. Jadi cikgu jangan risaulah, alamak saya tak boleh buat lah atau saya rasa tak mampulah nak sampai 7 ni. Kita cuba satu-satu. Okay, sebabnya kita pun masih baru dengan e-learning, saya pun masih bertapak lagi dalam e-learning. Kita semua, cikgu KPM pun semua masih lagi bertapak dalam e-learning. Jadi kita cuba untuk keluarkan bahan pengajaran kita yang bolehlah merangkumi sekurang-kurangnya ciri-ciri pembelajaran atas talian ini. Okay. Ini contoh bagaimana online learning environment atau persekitaran pembelajaran secara atas talian ni. So mesti ada emotive factors, okay, maksudnya feeling of self, maksudnya murid boleh rasa keberadaan dia dalam kelas tersebut. Murid boleh rasa ada satu komuniti pembelajaran dalam virtual class dia ataupun dalam sistem pembelajaran online dia. So murid boleh rasa ada punya berlaku proses pembelajaran walaupun sikit. Okay, dan kita ada berlakunya cognitive factors, maksudnya berlakunya proses penambahan knowledge dalam kognitif dia. Dan kita ada juga social factors, maksudnya dalam pembelajaran online kita tu mesti kita ada sistem sosial antara kita dengan murid dengan kita dan murid dengan murid yang lain. Okay, masih juga berlaku. So itu jadi baru wujudnya online learning environment tersebut. Okay. Okay, ini jenis-jenis e-learning. Okay, jenis-jenis e-learning. So kita ada m-learning atau mobile learning, di mana mobile learning ni adalah maksud mobile learning tu adalah memberi kemudahan kepada murid. Contoh apakah kemudahan kepada murid tu? Murid kena ada laptop, murid kena ada mobile phone, okay, atau murid kena ada tablet. Supaya ini menjadi medium untuk murid mendapatkan proses pembelajaran e-learning tu. Okay, proses e-learning tu. Dan murid kita juga ada jenis e-learning podcasting atau vidcasting, di mana podcasting ni kita audio semata-mata. Jadi mungkin cikgu akan memberikan ceramah dalam podcasting semata-mata audio saja, ataupun cikgu bagi vidcasting atau video yang boleh download supaya murid boleh tengok video cikgu. Okay, ada juga cikgu yang menggunakan medium blog, okay, ataupun vlog untuk mewujudkan e-learning tu. Okay, jadi tapi saya rasa kita tak adalah sempat nak buat blog ni kan. Okay, vlog pula mungkinlah ada sempat cikgu nak buat vlog, tapi itu pun depends on subject. Okay, seterusnya kita ada social learning technology, di mana menggunakan medium sosial seperti Facebook ataupun Twitter sebagai medium pembelajaran. Cumanya kalau untuk sekolah rendah, saya tak suggest lah untuk ada Facebook ataupun Twitter pada murid-murid. Okay, saya rasa dia tak akan jadi proses pembelajaran yang baik di situlah. Okay, yang kelima ada wikis. Okay, standard lah cikgu akan guna wikis. Okay, wikis ni sebenarnya boleh untuk kita dapatkan resource, tapi masih kena tengok sumber rujukan yang ada. Okay, kena make sure sumber rujukan dekat bawah tu adalah yang terbaik lah. Okay, tapi mostly selalunya wikis dah upgrade, dah memang insya-Allah dia punya ilmu dia tu valid lah, ilmu tu valid lah. Okay, dan seterusnya kita ada sistem pengurusan pembelajaran, learning management system, di mana ada setengah sekolah yang menggunakan LMS. Okay, contoh macam Seesaw. Okay, ini berbayar lah, Seesaw, Schoology ataupun Google Classroom yang berbayar. Jadi terpulanglah pada sekolah nak guna yang mana, ataupun sebenarnya kalau kita tak guna pun LMS ni, kita masih lagi boleh melakukan e-learning. Okay, jangan risau. Cuma saya nak share, sekolah saya memang guna Schoology. Okay, Schoology. Okay, ini antara aplikasi untuk e-learning yang boleh cikgu gunakan. Okay, kalau untuk pengurusan kelas, lebih baik saya rasa cikgu semua dah biasa guna Google Classroom, Google Drive untuk sesama cikgu, Google Calendar, Google Sites, okay, Schoology atau Seesaw. Schoology tak ada yang free setakat ini, tapi Seesaw ada yang free. Cumanya dia agak susah sikit, agak complicated. So cikgu, parents kalau nak buat aktiviti dalam tu kena masuk online.
okay, kena login. Jadi saya tak kurang suggest lah, tapi kalau cikgu nak discover, why not kan? Sangat menarik untuk guna Seesaw. Sebab Seesaw adalah sangat interaktif. Okay, alright. Seterusnya pembinaan bahan mengajar digital. Okay, selalunya saya nak tanya survey dekat cikgu. Cikgu biasa guna bahan mengajar digital ni cikgu pakai apa? Ke cikgu mengajar face to face je tunjuk buku teks kat depan? Ke macam mana? Cikgu boleh komen ataupun cikgu boleh turn on your mic lah. Okay. Ada siapa yang nak komen ataupun Microsoft Word? Okay, good. Thank you Omar. Ustaz Omar. Okay, seterusnya Word Wall. Okay, very good. Ada yang dah biasa guna Word Wall. PowerPoint. Okay, ada yang lagi yang lain? Adalah yang pernah guna bahan digital, Microsoft Word. PowerPoint lagi, Jamboard, very good, Jamboard. Okay, ada lagi yang lain yang pernah guna Quizzes, Padlet ataupun yang lain-lain lah. Saya nak dapatkan survey ataupun saya nak dapatkan roughly macam mana cikgu guna bahan pengajaran. Okay, so mostly guna Microsoft Word, Quizzes. Okay, ini sebenarnya untuk penaksiran lah. Okay, so ada cikgu guna Microsoft Word, ada cikgu guna PowerPoint dan sebagainya. Okay, sebenarnya tak ada masalah, boleh je nak guna. Okay, kita ada Google Doc, kita ada Google Slides, Google Sheets. Yang ni saya rasa cikgu dah biasa guna. Biasalah dengan sheets yang macam Excel, slides macam PowerPoint, Google Form, Google Drawing, Jamboard, Padlet, Live Worksheets, Quizzes, Kahoot, Quizlet. Ada tak pernah guna Screencastify kat sini? Screencastify atau Padlet? Ada yang biasa guna? Screencastify, okay, tak biasa, okay, tak apa. Dan juga Padlet dan Word Wall. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh-contoh lah Word Wall ataupun Word Wall dan yang lain-lain. Macam mana contoh, nak kata contoh penggunaan tu, saya pun tak adalah guna pun semua ni. Okay, saya tak pernah guna sangat pun Padlet. Saya tak pernah guna Padlet. Tapi saya tahu Padlet, apa tu Padlet. Saya tak pernah guna, yang lain semua pernah guna. Okay. Cuma Padlet lah, saya tak pernah guna dengan Jamboard. Jadi kita akan tengok lah yang lain dia macam mana. Dan perjumpaan kelas jarak jauh ni, ini adalah macam mana kita nak mewujudkan tadi tu lah tinjauan dan temu bual tadi. Okay, jadi cikgu ada kebanyakannya paling mudah guna Google Hangouts, Meet yang kita guna sekarang ni. Okay, atau Zoom meeting, Big Blue Button ni dia comes together dengan Schoology. Jadi saya punya sekolah memang guna Big Blue Button lah. Dia function lebih kurang sama macam Google Meet juga, tak ada beza pun. Okay, Microsoft Team Meeting pun sama. Tapi macam saya cakap tadi kat cikgu, nak guna yang mana pun boleh. Tapi cikgu sendiri yang kena tetapkan ciri-ciri pembelajaran cikgu tu. Okay, adakah, kalau saya nak guna Gamilab, saya nak guna Gamilab lah, saya nak buat game untuk anak murid saya. Boleh, tak masalah, tapi back to basic tadi, ciri-ciri tadi. Adakah kita memenuhi ciri-ciri tadi tu? Okay. Okay, sekarang saya nak fokus saya pada hari ini. Macam saya cakap dekat cikgu-cikgu, saya takkan tunjuk semuanya sekali aplikasi tadi ni. Okay, cuma saya akan tunjuk macam mana bentuk live worksheet tu, macam mana bentuk Screencastify, macam mana bentuk Word Wall, macam mana bentuk Padlet. Tapi saya takkan tunjuk semua. Sebab hari ni saya akan sentuh pada Google Slides dengan Screencastify sahaja. Okay, saya akan beritahu kenapa saya pilih Google Slides compare daripada PowerPoint. Okay, so bahan pengajaran menggunakan Google Slide. Okay, standard Google Slide ni dia sama sahaja macam PowerPoint, tapi kelebihan Google Slides adalah dia secara online. Okay, secara online. Jadi parents yang nak tengok dekat laptop ke, dekat Facebook, dekat phone ke, mudah. Dengan cara kita bagi sahaja link Google Slide pada parents. Okay, parents tak perlu nak download, parents cuma buka sahaja atau murid pun cuma buka sahaja Google Slides, link yang telah diberikan, pautannya yang telah diberikan. Jadi dia amat mudahlah untuk parents ataupun murid selalunya dah memang ada internet dekat phone masing-masing. Okay, saya tunjuk contoh slide yang saya buat, tak ada bunyi pun.
Saya sikit saja nampak. Yang ni saya rakam menggunakan screen Castify. So tak ada bunyi pun saya nak tunjuk macam mana interaktifnya Google Slide ni kita boleh buat sampai dia menarik murid untuk tengok apa yang ada dalam Google Slide kita. Okay, so kita yang pertama cikgu boleh pilih tema dulu, tema Google Slides yang tersedia. So selalunya dalam Google Slide ni kita dah ada tema-tema dia yang tersendiri lah. Okay, kalau boleh cikgu buka Google Slides sekarang boleh? Boleh cikgu buka Google Slides? Okay, mana nak cari Google Slide? Okay, kejap saya tunjuk macam mana nak cari Google Slide. Cikgu boleh buka buka email masing-masing lah. Okay, so kalau buka email masing-masing, cikgu akan tengok ada yang ini. So cikgu akan nampak Google Drive, cikgu buka Google Drive memang ada benda ni. So mana nak cari, cikgu klik saja new. Cikgu buka saja Google Slide ni. Klik Google Slide. So dia akan keluar untitled presentation. So dekat sini bila cikgu buka dia sama sahaja macam PowerPoint. Lebih kurang sama. Tapi ada sedikit perbezaan. Sorry, cikgu saya. Okay, so dia adalah sama saja macam PowerPoint. Cuma sedikit berbeza lah sebab dia lebih banyak button-button. Dan untuk pengetahuan cikgu, Google Slide tak sama dengan PowerPoint. So sekiranya cikgu buka PowerPoint dekat pakai Google Slide, dia akan lari banyak sangat tulisan. Sebab tu saya memang kalau nak Google Slide, terus Google Slide. Senang, cikgu pun dah simpan siap-siap link kat dalam Google Drive masing-masing. So cikgu dah biasa guna Google Drive? Cikgu dah biasa guna Google Drive? Dah, boleh. Biasa kan? Okay, so saya rasa cikgu boleh discover sendiri Google Drive lah. Tak apa, kita stop dulu untuk untitled presentation ni. Kita akan buka siap-siap sebab nanti kita akan buat. Cikgu akan buat video masing-masing. Cikgu akan buat slide masing-masing. So macam biasa cikgu boleh pilih tema cikgu sendiri. Cikgu boleh tambah teks, okay, slide baru. Okay, standard macam PowerPoint, cuma tak sama macam PowerPoint. Okay, jadi di sini saya telah sediakan nota. So atas ni adalah tajuk untuk cikgu. Okay, kita mulakan daripada atas. So atas ni cikgu akan tukarlah tajuk cikgu nak buat tajuk apa. Okay, dan kita nampak dekat bawah ni, kita terus pergi kat bar bawah ni, kita ada background. So bila cikgu klik background, dia akan automatic tukar background cikgu. Terus, cikgu tak boleh tukar, dia dah macam fix dah. Okay, saya tunjuk contoh macam mana bila saya letak background. Okay, contohlah saya nak buat tajuk saya Sains tahun 6. Sains tahun 6. Tajuk saya tahun 5 lah. Sains tahun 5 tajuk kepentingan sumber air. Okay, kepentingan sumber air. Dan macam mana saya nak tukar background belakang ni? Okay, nampak? Background ni kita boleh pilih. So macam mana kita nak pilih choose image? So cikgu choose je image, selalunya dia akan keluar yang ini. Jadi kalau cikgu nak ambil daripada laptop cikgu, cikgu just browse. Okay, browse dan cikgu pilih lah, contoh saya pilih satu background. Okay, nampak saya dah ada background saya sendiri. Jadi cikgu sebenarnya untuk Google Slide ni dia punya kekurangan dia adalah perlukan internet. Okay, kena ada internet untuk cikgu edit semua cikgu punya Google Slide. So kalau tak ada internet memang tak boleh nak edit lah. Okay, sebab tu kalau cikgu-cikgu dinasihatkan untuk ada internet, pautan internet yang lebih lah. Okay, kalau ada data tu kena lebih lah. Okay, ni contoh saya dah letakkan background. Okay, layout ni sama cikgu dah pilih lah macam PowerPoint. So transition ni adalah bila kita nak letakkan transition untuk kita punya slide. So maksudnya bila present tu nanti dia bergerak-gerak lah. Okay, dia bergerak-gerak macam biasa. Okay, sekiranya cikgu nak masukkan gambar. Okay, nanti saya akan tunjuk macam mana cikgu nak masukkan gambar. So kita back to our presentation slide. Okay, jadi cikgu kat sini
dia ada dah tema yang dia memang dah ada tema yang sedia ada, tapi terpulang pada cikgu kalau nak guna tema yang ada ataupun cikgu nak cari tema yang lain. Okay, macam biasa. Okay, bila cikgu nak masukkan teks, cikgu perlu pergi pada si ikon T ni. Kalau cikgu nak masukkan image, cikgu kena pergi dekat gambar, dekat ada gambar image. Okay, masukkan bentuk, masukkan garis, ini masukkan warna-warna kotak atau masukkan warna line kotak. Ini cara nak pilih fonts. Okay, fonts untuk pilih Google Slides dia limited. Tapi terpulang pada cikgu kalau nak tambah font sendiri pun boleh. Okay, ini cara nak pilih size text macam biasa. Okay, dan bina scenario point dan kita ada butang share. Okay, butang share. Saya nak tunjuk dekat cikgu macam mana kita nak buat butang share. Macam mana kita nak pergi ke butang share tu. Dan macam mana kita nak guna butang share tu nanti bila dekat murid kita. Okay. Okay, macam tadi saya dah letak background. So, kalau katalah saya nak tukar background saya, katalah nak colour biru pun boleh. Okay, cumanya bila kita dah letak warna biru ni, dia dah fix, dah tak boleh ubah dah background belakang tu. Okay, jadi contoh sekarang kita nak masukkan teks macam biasa cikgu klik. Klik tu add title, science, tahun 5, lepas tu kepentingan air, sumber air. Contoh so cikgu dah ada teks masing-masing macam biasa. Okay, macam kalau contoh cikgu nak ubah kotak teks ni, cikgu pergi je dekat background ni, then you can change the background colours. Lepas tu kalau line dia pun cikgu boleh ubah jadi colour putih. Dah cuma ketebalan dia cikgu boleh pilih ketebalan dia macam mana. So cikgu boleh pilih sendiri macam mana cikgu nak buat. Dan sebenarnya kelebihan Google Slide ni dia adalah simple sangat. Okay, lepas tu cikgu boleh tukar-tukar apa lagi. Cikgu nak masukkan gambar. Okay, contoh ini adalah tajuk, so cikgu nak tukar tulisan, warna tulisan, we go to black. So kita dah dapat satu slide kat sini. Okay, sekarang saya nak tunjuk dekat cikgu macam mana cikgu nak masukkan gambar. So macam biasa, cikgu nak masukkan gambar, cikgu boleh masuk insert. Ada image, ambil upload from computer. Kalau upload from computer, dia akan ambil daripada cikgu punya folder. Kalau cikgu ambil search the web, dia akan keluar, cikgu boleh search lah nak gambar apa. Okay, contoh saya nak pilih gambar water cycle. Jadi saya pilih water cycle ni, insert. Dah keluar dekat sini. Okay, sangat senang. So cikgu dah ada satu gambar water cycle. Okay, so saya rasa cikgu boleh arrange, cikgu boleh research sendiri. Maksudnya cikgu boleh godek-godek sendirilah benda-benda ni. Cuma saya nak tunjuk pada share. Okay, butang share ni sangat-sangat important untuk kita. Bila cikgu nak share dengan murid, cikgu jangan pilih dekat sini editor. Sebab kalau cikgu pilih editor, murid boleh goyang sana, goyang sini. Dia boleh ubah gambar cikgu. Jadi kalau cikgu tak nak murid ubah-ubah gambar, cikgu pastikan diorang dipilih sebagai viewer sahaja. Dan make sure anyone with the link. Kalau cikgu ambil restricted, hanya orang yang dah biasa message dengan cikgu atau email dengan cikgu je yang boleh tengok. Kalau parents yang tak pernah email cikgu, dia tak boleh tengok. Jadi make sure pilih anyone with the link. Dan so maksudnya barulah kita boleh share link yang ada kepada parents. Okay, kepada parents, WhatsApp parents contohnya. Sebab ada yang mesti gunakan WhatsApp untuk kita message parents. So kalau tak ada WhatsApp, kita akan guna cara lain lah. Okay, ini contohnya macam mana cikgu nak masukkan insert gambar. Kalau cikgu nak masukkan insert video pun boleh. Okay, contoh cikgu nak cari video kita water cycle. Saya nak masukkan video water cycle. So cikgu Google je video water cycle yang mana cikgu nak tengok, cikgu klik. Cikgu nak bubuh dalam link cikgu select sahaja. So nampak, dia dah jadi ada satu kotak yang memang sebenarnya boleh bergerak video ni. So cikgu boleh letak pada slide yang baru. Cikgu boleh nampak Cikgu boleh nampak Semua boleh nampak Boleh nampak. Ya, cara guna lebih kurang PowerPoint ke? Ya, cara guna memang sama macam PowerPoint. Cuma tak perlu download. Okay, cuma tak perlu download. Kalau cikgu-cikgu bagi power dekat parents,
parents kena download ataupun parents boleh tengok dekat email saja. Tapi kalau parents, cikgu bagi link ni dekat parents, okey, contoh cikgu jadi parents lah, saya bagi cikgu jadi parents. Okey, sekejap saya masukkan video. Contoh okay, sekarang saya akan bagi link ni dekat cikgu So cikgu macam parents lah contoh. So saya share copy link. Contoh murid-murid semua klik link yang cikgu nak bagi ni. Cikgu klik. Bila cikgu klik, dia akan terus paparkan Google Slide, betul tak? Tapi cikgu cuba klik dekat gambar water cycle tu, dia bergerak tak? Boleh bergerak tak gambar water cycle tu? Tak. Dia boleh tak nak edit kiri ke kanan? Edit Boleh tak ke? boleh tapi boleh play. Tapi boleh print kan? Dan dia mudah untuk cikgu ataupun parents ataupun murid nak tengok dalam phone. Okay, compare kalau kita bagi PowerPoint, parents nak kena, kita kena email kat parents dulu, parents nak kena login dulu dan sebagainya. Okay, itu dia yang lebih, video boleh bergerak lah, video boleh bergerak tapi gambar tu tak boleh bergerak, betul tak? Gambar tu tak boleh bergerak, jadi murid-murid tak boleh nak edit PowerPoint tu. Dia memang dah fix dah macam tu. Dia hanyalah sekadar paparan untuk murid saja. Cumanya dia lebih interaktif lah, ada video boleh, murid-murid boleh gerakkan, murid-murid tak perlu pun nak kena copy link dekat YouTube, lepas tu nak kena tengok video tu pula kan. Jadi murid-murid boleh tengok dekat situ. So dia sangat mudah lah, mudah dan lebih berkesan kepada murid. Okay, daripada cara yang kita nak kena, yalah macam-macam cara cikgu nak tunjuk dekat cikgu murid kan. Alright, so ini contohnya. So ini contoh nak masukkan video. Okay, kalau nak masukkan link, saya akan tunjuk dia cara nak masuk link. Kejap. Slide baru. Okay, contoh cikgu nak buat kitaran semula jadi. Okay, bila cikgu nak masukkan kitaran semula jadi ni, cikgu ada latihan daripada luar nak masuk dekat kitaran semula jadi. Contoh latihan daripada laman web mana-mana cikgu nak masuk. Contoh saya Google jugalah kitaran semula jadi. Jadi okay, saya dapat satu kitaran semula jadi daripada word wall. Okay, dan daripada word wall tu saya nak masukkan link dia. Okay. Macam mana? Jadi saya hanya perlu klik dekat butang ni, dekat shape ni, kitaran semula jadi ni. Cikgu control K, dia akan paste a link or search. Bila cikgu masukkan link, dia akan betul. Jadi murid sebenarnya tak nampak pun link tu, tapi bila dia pergi dekat link tu, dia boleh klik. Boleh tak cikgu pergi dekat slide saya tadi tu, cikgu pergi dekat kitaran semula jadi tu, cikgu tak boleh ubah kan, cikgu tak boleh gerak-gerak kitaran semula jadi, tapi cikgu boleh klik kitaran semula jadi tu. Cuba cikgu klik. Okay, dia bawa tak cikgu kepada link yang link latihan cikgu tu? Cikgu bila cikgu klik kitaran semula jadi tu, dia akan bawa cikgu kepada latihan online yang cikgu dapat. Kita kadang-kadang tak sempat pun nak buat latihan sendiri, betul tak? So jadi kadang-kadang kita Google je. Okay, kita Google, cumanya resource untuk KPM ni dia sangat limited compare bagi syllabus international school. Jadi cikgu dapat mungkin limited. Jadi tak bawa. Mungkin internet kot cikgu. Okay, kalau cikgu klik tu dia akan bawa cikgu kepada latihan secara online, slide keempat ke. Okay, cikgu pergi dekat slide, slide keempat. Cikgu tak boleh gerakkan kitaran semula jadi tu, cikgu tak boleh gerakkan perkataan tu. Tapi bila cikgu klik dekat perkataan tu, dia akan bawa cikgu kepada latihan online yang cikgu dah simpan link dia tadi. Boleh tak cikgu? Dia keluar link, lepas tu bawa, dia keluar link tu lah, link latihan cikgu tu. Okay, yang ni kita akan guna nanti lepas ni, kita akan tengok. Okay, saya ajar secara ringkas lah. Okay, mana saya dapat benda-benda ni, mana saya dapat gambar-gambar ataupun latihan ni.
cikgu boleh cari KPM sebenarnya telah sediakan modul untuk cikgu-cikgu. Cumanya modul tu cikgu kena cari, cikgu kena dapatkan dalam internet lah. Okay. Jadi kita masuk balik ke slide kita teruskan. Okay, tadi saya dah tunjuk dah secara ringkas apa yang cikgu boleh ubah-ubah dekat dalam Google Slide tu. Okay, cumanya saya suka tentang Google Slide ni, ini yang kenapa saya pilih Google Slide sebagai bahan pengajaran digital saya. Saya tak guna dah PowerPoint, saya dah tak guna dah Microsoft Word. Semuanya saya gunakan Google Docs sahaja dan juga Google Slide. Sebab dia mudah untuk saya bagi pautan link kepada ibu bapa dan juga murid. Okay, kita bagi arahan senang je. Okay, semua klik link yang cikgu bagi dalam public chat ataupun dalam chat. So semua murid akan buka. Dia sangat mudah lah di situ, memudahkan saya. Okey, macam mana cara untuk meletakkan gambar dalam Google Slide? Tadi saya dah tunjuk dekat cikgu. Ya, saya tunjuk dekat cikgu satu, cara kita ambil daripada komputer, maksudnya daripada folder kita sendiri. Yang kedua, kita dapatkan dari pencarian internet saja. Jadi kalau cikgu-cikgu nak mudah, senang, pergi je pencarian internet. Okey, ataupun gambar dari Google Drive lah. Okay, sebenarnya saya pun jarang guna ambil gambar dari Google Drive. Saya banyak guna daripada komputer dan juga pencarian internet. Search on the web tu. Okay, membina rakaman pengajaran. Okay, ada tak dekat sini cikgu yang biasa buat rakaman pengajaran? Tak kisahlah dia mengajar pakai whiteboard dia sendiri ke, okay, ataupun dia buat sendiri video dia ke. Ada tak? Ada tak cikgu-cikgu kat sini yang memang buat rakaman pengajaran dia? Macam ni Ustazah Ilianida, kami memang wajib rakam, cuma isu dia adalah berkaitan dengan pertama software untuk merakam, kaedah merakam tu yang kedua adalah kemampuan hardware untuk rakam. Jadi ada tak cadangan? Ada tak cadangan? Kita akan tengok lepas ni. So maksudnya cikgu memang kena buat rakaman pengajaran lah. Ni rakaman pengajaran ni cikgu cakap kat depan ke, pakai whiteboard ke, atau memang pakai slide je ke, macam mana? Yang tu kami serahkan kebebasan pada guru sama ada nak buat whiteboard ataupun guna software. Ada guna whiteboard, ada guna slide dan sebagainya. Tapi memang nampak kalau guna whiteboard tu memang macam cikgu mengajar kat depan je lah kan, betul tak? Ya. Macam okay. Alright, baik. Okay, saya faham. Maksud saya rakaman pengajaran ni bukan saya nak suruh cikgu mengajar kat depan mengajar whiteboard depan, tak. Saya bukan nak suruh cikgu buat rakaman macam tu. Okay, sebelum tu kita pergi dululah kenapa kena buat rakaman pengajaran. So, saya rasa cikgu-cikgu pun tahu ya, ada murid yang susah nak masuk Google Meeting, Zoom dan sebagainya. Jadi bila kita ada rakaman pengajaran tu, mudah untuk cikgu, mudah untuk murid mengulang kaji pelajaran dia dan juga dia pun boleh belajar sendiri. Utagogi lah, belajar sendiri, belajar secara self learning lah. Dan juga kita nak cikgu boleh masukkan elemen interaktif dalam nota. So sebenarnya kita nak lari daripada mainstream cikgu buat mengajar tu depan kamera. Maksudnya depan kamera betul ada whiteboard ataupun cikgu buat sendiri video. So kita akan tengok apakah maksud saya rakaman pengajaran. Okey, yang penting cikgu-cikgu, saya rasa cikgu-cikgu dah boleh tahulah video paling optimum 6 minit. Okay, tak boleh lebih daripada 6 minit sebabnya fokus murid sangat pendek apabila berada di depan laptop. Jadi paling common 3 hingga 6 minit. Itu pun dah cukup untuk murid kita lihat video yang ada dipaparkan pada mereka. Okay, macam mana kita nak buat rakaman pengajaran? Yang pertama mesti ada visual. Ini yang saya maksudkan visual. So cikgu akan tengoklah apa maksud saya rakaman pengajaran tu. Cikgu boleh gunakan visual yang membantu cikgu untuk buat kandungan pengajaran. Banyakkan gambar dan jangan penuhkan teks semata-mata. Dan seterusnya ringkas. Okay, video yang cikgu buat mestilah ringkas dan tak terlalu panjang. Macam saya cakap tadi, dia tak boleh limit lebih daripada limit 6 minit. Dan bersaja, jadi cikgu tak perlulah nak formal. Cikgu boleh buat macam mana cikgu mengajar dekat dalam kelas. Okay. So, macam mana cikgu? Macam itulah video cikgu. Okay, jadi kita akan tengok apakah elemen interaktif yang boleh cikgu masukkan dalam cikgu punya rakaman pengajaran ataupun video cikgu tu nanti yang kita nak buat lepas ni
adalah cikgu boleh letakkan nota bimbingan sama-sama dengan video yang cikgu nak masuk dalam video cikgu. Okay, kena pastikan video cikgu tu video yang boleh murid catat nota dia sendiri. Sampai tak macam tu, itu video yang kita nak buat lah. Dan mesti ada soalan dalam video cikgu. Macam mana nak buat tu Okay, tak apa, kita akan tengok contoh. Okay, ini software yang saya guna Ustaz Fitri. Kalau nak buat rakaman pengajaran saya guna Screencastify. Pernah dengar tak Screencastify? Cikgu pernah dengar tak Screencastify? Okey. Pernah dengar lagi. Tak pernah dengar lagi. Okey. Saya pun baru tahu tahun lepas pasal Screencastify. Waktu tu pun saya nak kena buat rakaman pengajaran saya sendiri jugalah. So Screencastify ni mudah sangat nak dapat, tak perlu bayar pun. Cumanya cikgu kena install sendiri Screencastify dekat cikgu punya Chrome. Dia tak perlu simpan dalam cikgu punya laptop pun, dia memang ada dekat Chrome cikgu. So bila cikgu buka cikgu punya Chrome tu dekat tempat lain sekalipun, kalau cikgu dah install benda tu Screencastify memang akan ada. Okay, sangat mudah. Cuma perlu kat internet lah. Okay, portal internet. Alright. Nanti kalau boleh cikgu sekarang boleh tak install Screencastify dalam cikgu punya Chrome sekarang, boleh tak? Boleh insyaAllah. Okay, install sekarang boleh? Screencastify extension ni? Dia extension je, memang kena ada internet. Dia extension sahaja di Chrome. Okay. Ada perbezaan tak dengan extension yang memang dalam Google Meet? Sebab Google Meet pun ada extension dia juga untuk record. Dia sebenarnya Screencastify ni dia lebih direct kepada Chrome. Dia akan direct juga kepada Google Drive dan YouTube. Sama juga macam Google Meet, cuma Google Meet dia akan nampak lah muka-muka anak murid semua kan. Tapi kita akan tengok macam mana saya buat rakaman pengajaran guna Screencastify ni. Setakat ni tak lag lah saya pakai? Tak. Sebab kita nak buat video tak lama. Kita nak buat video sikit sekarang ni. Video pengajaran tu. Dia berbeza dengan video, saya rasa Ustaz Fitri mungkin akan terbayang video pengajaran yang macam kita mengajar kat depan kan. Yang ni video yang kita nak buat ni pun 3 minit je. Tak lama. Okay. Right, dah install. So nanti masukkan macam biasalah. Kita akan buat macam mana cara nak rakam video tu. So bila cikgu dah masuk dekat Screencastify tu nanti cikgu boleh rakam video. So macam mana nak rakam? Okay, bila cikgu dah install nanti dekat atas Chrome tu cikgu akan nampak ada logo Screencastify tu. Macam ni. So jadi dengan icon Screencastify yang ada dekat Google Chrome ni, bila nak guna bila kita nak guna slide tu baru kita rakam. Okay, rakam. So sebenarnya dia tak lama pun dan video yang saya nak buat ni pun sangatlah pendek. Okay, sangatlah pendek. Okay, ni contoh video yang saya buat. Assalamualaikum. Okay, saya akan paparkan. Hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita iaitu kitaran air semula jadi. Hari ini kita juga akan belajar bagaimana perubahan keadaan air dengan pembentukan awan dan fenomena hujan. Ni yang saya buat. Cikgu rasa semua pernah melihat proses hujan. Namun ada di antara kita tidak tahu bagaimana proses hujan itu berlaku. 3 minit saya buatkan, 2 minit kan. Sebahagian daripada kitaran air semula jadi. Apakah itu kitaran air semula jadi? Ia adalah satu proses yang berulang kali di mana pergerakan air dari permukaan bumi ke udara dan akhirnya turun kembali ke bumi semula. Jadi sepanjang proses kitaran ini terdapat beberapa proses perubahan keadaan air. Kita pernah belajar sebelum ini air berubah daripada pepejal kepada cecair dan terakhir sekali gas. Dan proses ini juga terlibat di dalam kitaran air semula jadi. Mari kita lihat. Air di bumi akan tersedia sebagai wap air dan naik ke atas. Wap air itu adalah gas. Jadi proses perubahan keadaan air berlaku daripada cecair kepada gas. Kita panggil proses ini penyejakan. Seterusnya, wap air yang terkumpul
Setelah naik dekat atas, dia akan membentuk awan. Dan awan ini sampai satu masa akan terkondensasi dan menjadi hujan. Dan kita tahu awan dominan menguap air, iaitu dominan gas, dan hujan merupakan cecair. Bila berlaku proses perubahan keadaan air, gas kepada cecair, kita panggil proses itu kondensasi. Jadi kita dah belajar bagaimana pitaran air semula jadi berlaku. Cikgu ada satu lagi persoalan untuk cikgu tanya kepada murid-murid. Bagaimana mengapa pentingnya pitaran air semula jadi kepada manusia? Macam mana kalau pitaran air semula jadi tidak berlaku? Jadi cikgu harap murid-murid dapat memberikan jawapan kepada cikgu di kelas yang seterusnya. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Okey, ini contoh video pengajaran yang Ana buat lah, yang saya buat. Di mana video ni ada bila murid tak dapat join kelas, bila dia buka video saya tu, bila dia buka video tu, dia boleh dengar apa yang kita mengajar. Cumanya tak ada interaksi lah kita dengan murid tu. Okey, dan kalau cikgu nak rakam, pakai Google Meet pun boleh. Okey, maksudnya cikgu sediakan slide bahan pengajaran cikgu tu, Google Slide cikgu, dan cikgu hanya present kat dalam Google Meet. Cumanya dia tak sama lah, dia tak sekemas video tadi lah. Soalnya bila kita buat Google Meet, rakam Google Meet, kita akan nampak cikgu murid-murid kat bawah tu. Betul tak? Kan? Jadi sekarang ni itulah video pengajaran yang saya merupakan praktikal kita nanti. Saya akan minta cikgu buat. Dan slide yang saya sediakan pun pendek, sangatlah pendek, dan video yang saya tunjuk kat cikgu pun dalam 3 minit, tak sampai 3 minit. Okey? Jadi mudah untuk guru-guru mengajar, sebab kita kalau mengajar dalam Google, kalau kita mengajar, kita tak sentuh satu subtopik tu, betul tak? Kita akan pecah-pecah kan? So macam hari ni kita nak belajar pitaran air semula jadi. Saya tak masuk pun lagi kepentingan sumber air semula jadi kepada manusia. Saya tak masuk pun tajuk tu lagi. Betul tak? Kalau cikgu rasa ada topik yang boleh combine, cikgu combine lah. Okey, terpulang kepada cikgu lah cara macam mana cikgu nak susun cikgu punya bahan pengajaran. Tapi kena pastikan video, bila cikgu buat video Screencastify tu, dia tidak melebihi daripada 6 minit. Bayangkan kalau cikgu rakam, cikgu mengajar dekat depan, lebih dalam 7 minit, misalnya 7 atau 10 minit cikgu mengajar kat depan. Murid pun tak rasa nak tengok sebab terlalu panjang. Okay, jadi kita kena pastikan video kita tu mampat dan pendek. Mampat dan pendek. So sesi praktikal, jadi saya nak, sebenarnya kalau ikutkan saya nak minta cikgu sediakan satu video subjek cikgu sendiri. Yang cikgu akan pilih dan menggunakan Screencastify, dan seterusnya ada virtual class lah. Saya akan tunjuk macam mana virtual class yang saya buat yang memudahkan cikgu simpan semua bahan pengajaran cikgu. Okay, sempat tak Ustaz Fitri ni nak buat ni Ustaz? Ke macam mana? Okay, Ustaz target sampai pukul berapa ni? Ana target sampai 1:30. Ada mesyuarat lain. Ada pengisian lain ke terus praktikal je ni? Praktikal, lepas tu kita ada virtual class. Virtual class pun praktikal juga sebenarnya. Boleh tak? Kalau at least cikgu buat Google Slide. Sebab Ana nak cikgu rasa buat Screencastify tu. Okay. Ana prefer kalau memang buat praktikal lah, sebab kalau tak nanti bila lagi nak belajar kan. Alright, boleh tak cikgu macam mana? Okay, kalau Ana rasa patut cikgu buat praktikal sekarang lah. Kan? Okay, cuba cuba. Sebab slide yang disediakan, okay, saya bagi contoh slide yang saya sediakan pada berdasarkan video tadi. Saya tunjuk dekat cikgu slide saya. Anyone orderly? Okay, link. Okay, cikgu boleh klik pada link yang saya bagi dalam chat. Okay, ini adalah contoh slide yang saya buat, sangat pendek. Okay, slide yang saya buat sangat pendek, ada 4 slide je. Tapi bila nak merakam tu, ni sikit lah kan. Cikgu kena atur percakapan cikgu lah. Macam mana cikgu nak mengajar kan?
Macam tu. Kita takkan mengajar merapu-rapu kan. Okay, kalau macam tu saya beri peluang pada cikgu untuk develop cikgu punya Google Slide. Develop cikgu punya Google Slide dalam masa 15 ke 15 minit, boleh? Boleh insyaAllah. Okay, boleh. So sambil terus rakam lah. Jadi make sure cikgu dah ada extension dekat situ. Saya beri peluang pada cikgu untuk tengok. So sambil-sambil tu boleh tengok lah dekat saya punya virtual class. Kalau ada masalah boleh bagi tahu. Kalau guna slide yang sedia ada pun okey kan? Boleh. Tapi kalau PowerPoint kena tukar kepada kalau PowerPoint cuba try, boleh tak untuk tab? Saya rasa macam tak boleh untuk Windows. Tapi cuba lah kalau cikgu nak try untuk slide. Tapi kena jangan panjang lah. Kalau saya guna macam sebab saya macam mana cikgu? Tak, sebab macam kalau contoh dia bukan window daripada tab yang lain sebab dia bukan daripada Google Slide tapi guna Canva. Saya buat slide dekat Canva. Canva pun boleh. Okay, so dia boleh ni Okay. Boleh. Tapi cikgu kena buka Canva tu dekat Google Chrome cikgu. Okay. Oh, ada yang pakai Canva Okay, bagus pakai Canva. Saya tak discover Canva sebab dia agak serabut bagi saya lah. Saya tak reti nak sebab saya tak ada masa nak discover semua benda tu lagi. Tapi bagus lah kalau ada cikgu yang pakai Canva sebab Canva sangat cantik slide dia. Anak murid saya pakai Canva untuk buat slide. Very nice one. Okay, selalunya Ustaz Fitri, selalunya cikgu kalau buat video tu berapa durasi video cikgu mengajar kat depan tu? Okey, sebenarnya kami ada beberapa fasa sebelum ni. Yang pertama kami ada fasa yang kami buat video kemudian kami upload pada murid-murid. Ada juga fasa yang macam sekarang ni kami membuat kelas live 30 minit ataupun setengah jam, maksudnya kelas terus. Dah pakai Google Meeting lah. Pakai Google Meet. Cuma sebelum ni kami pernah buat yang video tu macam-macam lah yang dikeluarkan oleh guru-guru. Yang video bawah 5 minit. Oh, ramai lah boleh buat lah. Selalunya dia mengajar kat depan lah macam tu. Ada video macam tu. Ada guna slide, ada mengajar. Nak tengok contoh? Boleh bagi contoh. Okey lah kalau cikgu dah biasa buat slide sebab to be honest, subjek KPM memang tak ramai buat video macam tu. Kalau subjek international berlambak sangat dia punya video. Jadi kita orang pun tak payah nak buat video sangat. Compare cikgu KPM kita kena lebih sikit lah sebab video kita susah nak cari yang bertepatan dengan kita punya nak, betul tak? Sekejap nanti contoh. Sebenarnya video tu terpanjang lah, lepas tu ada muka cikgu lah kan. Kita nak bagi dekat murid pun macam alahai. Lepas tu upload kat YouTube lah Ustaz. Ya, kejap nak bagi link. Okay. Okey, tengok komen. Okay. Guna Google Slide masalah lain rasanya. Oh, tak boleh buka Google Slide. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically. Assalamualaikum. Jangan skip iklan. Oh, rugi ya, skip iklan. Orang rugi. Oh, sorry. Semua dalam keadaan sihat. 5 minit 6 minit, 5 minit. Hari ini, apa yang kita akan belajar iaitu ayat tunggal. Apakah itu ayat tunggal? Itu ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.
Subjek terdiri daripada frasa nama. Frasa tu iaitu kata lah. Kata nama, okey. Kemudian kita dah belajar kata nama merangkumi benda. Manusia. Ni tapi tak ada muka cikgu Tumbuh-tumbuhan. Ada muka. Ustazah Nurul Akilah selalu buat. Ingatkan. Pakai screencast automatic. Terdiri daripada frasa nama, frasa adjektif, frasa kerja, frasa sendi nama. Okay, secara ringkasnya, subjek ni ialah menunjukkan Okey. So apakah kalau tak rasa kan dengan video-video yang sedia ada ni, ada tak cikgu-cikgu lain guna video ni masukkan dalam dia orang punya bahan mengajar ke setiap cikgu buat di video dia sendiri? Setiap guru dia buat video sendiri. Setiap guru buat video dia sendiri? Ya. Kami tak cross macam ni. Maksudnya walaupun subjek yang sama, tahun yang sama, kami masing-masing juga ke ada cadangan supaya. Okey, sebab tu saya Ana nak cakap, bukanlah kata guna Screencastify ni bagus tau, tapi macam mana kita nak memendekkan video kita tu. Macam contoh cikgu buat tadi yang BM tadi tu, dia buat subjek, predikat, lepas tu dia baca, dia macam tadi dia tak memenuhi yang bersahaja tadi tu. Tadi kita ada elemen yang bersahaja tadi tu kan. Jadi kalau 5 minit, 6 minit student nak dengar video tu memang cinta lah. End up dengar pun, betul tak? So dia depends pada cikgu lah sebenarnya. Selagi pun nak buat video pun 6 minit. Ni yang Ustazah Akilah Hamid buat antara yang okey lah. Tengok. Nah, 3 minit, 4 minit okey lah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita akan belajar tentang kata seru. Okey lah. Kata seru. Kita akan belajar itu maksud kata seru dan contoh kata seru. Apa itu maksud kata seru? Kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan. Perasaan apa? Marah. Okey macam ni. Terkejut ataupun hairan. Okey, yang pertama kita akan belajar wah. Kenapa? Ada wah. Maksudnya perasaan hairan, terkejut atau gembira. Okey, tengok gambar ni. Wah. Okey lah macam ni. Tak melebihi 6 minit. Okey lah. Tak melebihi 6 minit. Okey, jadi yang macam yang saya nak tunjuk ni, cikgu akan guna Google Slides lah. Okey, okey ke setakat ni? Guna Screencastify? Ada yang masih nak membiasakan diri lagi guna Screencastify. So kiranya dia bukanlah wajib untuk Seriti Darul Amilin contohnya untuk semua cikgu dia buat macam tu ke? Buat dalam bentuk macam mana? Yang kata video-video tadi tu semua cikgu buat sendiri, lepas tu upload pakai TV Pendidikan Darul Amilin lah kiranya. Ya. I see. Okay. Menarik kalau seorang cikgu buat banyak-banyak kan jadi macam, kalau contoh ada tak clashing macam Ustazah Akilah tu dia buat kata seru, ada juga cikgu lain buat kata seru, ada tak clashing macam tu? Ustazah Ain ada kan? Ada kan clashing macam mana? Dia depend, sebenarnya kita bahagikan by, dia macam sama juga macam kelas sebenarnya, cuma kita akan bahagikan by kelas, maksudnya dekat Google Classroom tu guru dia akan mengajar mengikut subjek dia. So kalau dalam 1 tahun tu guru mengajar subjek yang sama, so memang akan ada 2 video tentang topik yang sama lah. I see. Okay. Dia memang cikgu sendiri buat lah. Cikgu sendiri buat lah. Jadi dari sudut platform ke software ke tak limitkan, cuma tetapkan syarat video durasi maksimum 10 minit. Jadi guru-guru nak guna apa-apa software pun tak sama. Okay. Alright, itu antara contoh lah. Ada cikgu ada masalah nak guna Screencastify ke? Ada yang masalah nak guna Google Slide ke?
Saya tak boleh edit guna Google Slide. Masalahnya rasanya. Okay, kalau slide ni, Google Slide ni dia work best on laptop dengan tablet ni. Phone memang ke laut lah kalau pakai phone ni. So dia work best on tablet dengan laptop. Saya nak cadangkan untuk subjek Jawi, font Jawi. Untuk subjek dinia font Jawi ada ke Ustazah? Subjek dinia font Jawi kena letakkan, kena cari dalam masukkan. Okey. Okey. Alright. Cadangan saya cadangan video-video tu memang macam buat macam Ustazah Akila tadi, Nur Akila tadi. Video tu apa macam presentation tu dia kena ada muka dia. Supaya student tu dalam masa dia nak tengok slide tu, dia akan tengok muka kita, at least bagi impression macam dia kena fokus kat situ. Ya, betul. Present, dia nampak muka cikgu dia laut juga. Jadi at least mungkin fokus kat situ. Satu lagi ditambah sikit masa untuk student tu bagi fokus tumpuan untuk belajar tu. Dia nampak guru dia, jadi dia ada lebih masa untuk kat situ lah. Tujuannya kan tambah. Okey. Oh, muka saya tak keluar gelap pula dekat situ. Kenapa dia gelap? Saya memang sebab tu kalau buat video Screencastify ni dia memang ada muka cikgu lah. Kita boleh pilih untuk ada muka cikgu ataupun tak ada. The background. Tak nampak muka saya Jadi gelap. Nampak tak muka? Memang tak nampak, gelap. Why? Rasa kamera tak connect tu. Kau kan dia Ustazah Ili tu punya video kamera tu dia rakam kat tempat lain. I see. Rakam kat tempat lain. Maksudnya sekarang mungkin tengah rakam ke kan? Video tu dia pakai oleh speaker yang itu. Okay, saya memang jarang guna Google Meet. Okay, alright. Okay, ada yang dah siap ke? Ke tengah merakam? Tengah rakam? Ada yang nak share? Ada yang nak share? Dia boleh upload kat YouTube dan kalau saya memang kalau sekolah saya nak buat rakaman mesti less than 3 minutes. Macam tadi dia 6 minutes kan. Kalau sekolah saya 3 minutes sebab kami memang buat bahan pengajaran tu kami simpan lah. So orang ni buat tajuk ni, orang ni buat tajuk ni, pecah-pecah lah. Tab. Sudah 1:15. Okay, ada ke yang nak share dia punya slide? How does it look? Atau cara dia punya video kalau dah sempat rakam video? Untuk rakam video tu masih lagi ada masalah nak sign in dengan Screencastify ni. Cuma untuk slide dah lah. Right. Okay, I nak share. Nak share slide ke? Share slide. Tak payahlah. Share lah slide. Tak tengok. Tak adalah. Slide je. Bukan tadi kata nak kena nak tengok video tu tapi nak tengok macam mana Google Slide Ain. Ain ambil Google Slide yang sedia ada ke? Memang yang kelas sebelum ni. Sebelum ni lah. Jadi kalau cikgu ada masalah guna Screencastify tu memang kena ada internet yang quite strong. Kalau tak ada tu memang susah sikit lah. Okay. So mostly kadang-kadang kalau kita rakam guna Google Meet kan dia lama, jadi memang tak ada pun student yang tengok pun sebenarnya kita punya rakaman video. Ni setakat ni untuk slide panjangnya. Sebab tu kalau slide untuk yang Screencastify ni, untuk buat pengajaran Screencastify ni memang pendek-pendek je. Kita bagi yang simple, kita bagi yang mudah untuk, kita bagi yang spesifik. Apa tajuk kita nak sentuh hari ni kan?
Okay, kalau kata tak ada cikgu lagi yang buat, tak siap lagi dan sebagainya, boleh saya teruskan presentation saya seterusnya? Sudah keluar masuk balik. Internet tak strong. Cikgu pakai kat sini pakai internet apa? Phone eh? Ada yang ambil Unify kat rumah ke ada? Saya Unify kan rumah. Pakai orang lain. Kalau pakai phone ni memang itulah. Mesti yang ada bahan. Okay, bolehkah saya teruskan? Boleh. Okey, boleh. Boleh. Bentar dekat ni tengok sikit. Pakai Canva cikgu. Saya tak buka speaker, letak seorang-seorang. Ain punya apa? Yang Canva pun boleh tambah video YouTube juga. Canva boleh buat Screencastify. Boleh sebab dia buka sebab dia pun online punya ni kan. Yes, betul. So dia ada sebab dia online yang penting dia boleh buka kat Chrome je. So kalau boleh buka dekat Chrome, boleh rakam pakai Screencastify tu. Okay. Ya, dia memang semuanya bermain dengan internet lah. Very nice one. Okay. Virtual class, Avatar Classroom. Okay, alright. Yang ini antara yang terbaru lah yang saya dah discover. Dia sebenarnya adalah Google Slide juga. Okay, datang daripada Google Slide. Dan dia boleh jadi menarik untuk kita. Untuk cikgu-cikgu lah. Okay, cikgu dan murid juga. So, kejap saya copy link dulu. Saya bagi cikgu-cikgu tengok. Yang ni pun cikgu-cikgu tak boleh edit. So, jadi cikgu-cikgu boleh tengok je. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok dalam Avatar Classroom ni, kenapa saya pilih untuk ada Avatar Classroom? Sebabnya dia adalah mudah untuk saya simpan saya punya bahan pengajaran. Okay, contohnya, dia sangat renyah tapi pada saya dia sangat menarik lah. Kalau cikgu kena discover banyak sangat. Kena tengok satu pilih semua kan. Okay, contohnya saya buat ni adalah untuk memudahkan saya simpan balik saya punya bahan pengajaran. Okay, kalau cikgu-cikgu tengok kat depan ni dia sekadar untuk hiasan dan juga sebenarnya kalau cikgu-cikgu klik dekat semua link-link ni semua benda ada dia punya bahan dia lah. Saya dah letakkan link pada setiap gambar. Okay. Jadi kalau murid datang dekat tempat saya, dia boleh klik mana satu yang dia nak klik lah untuk dia main-main dekat sini kan. Okay, kat sini adalah tempat the most important part saya kenapa saya buat virtual class Sains tahun 5. Okay, contohnya cikgu boleh susun mengikut topik daripada topik 1 contohnya sampai topik 9. Okay, daripada topik 9 ni saya susun dekat sini. Okay, kita ada topik kitaran air semula jadi cikgu klik je topik kitaran air semula jadi. Dia akan keluarkan nota yang saya rakam tadi. So kalau ada emoticon pensel dengan assignment ni, dia adalah assignment yang saya buat dan juga assignment yang saya dapat daripada luar. Okay, boleh tak cikgu klik apa-apa butang cikgu nak klik kat situ? Klik mana-mana ikon dan juga cikgu boleh pergi ke slide seterusnya untuk cikgu tengok macam mana saya susun materials. Okay, kalau ada emoticon kamera tu maksudnya ada video lah, jadi video tadi. Video yang saya buat tadi. Okay. Boleh klik tak ikon-ikon yang sedia ada tu? Boleh. Okay, boleh. Okay, so jadi cikgu boleh set up sendiri virtual class cikgu sendiri. Okay, cikgu nak macam mana bentuk, nak macam kelas cikgu sendiri pun boleh ataupun cikgu nak buat colourful sendiri pun boleh. Kita pulang pada cikgu. Okay.
Dia sebenarnya depends pada dia sebenarnya penggunaan virtual class ni dia macam kelas lah. Okey, kalau murid tu langsung tak dapat online Google Meet dengan cikgu, dia buka je link ni, so dia boleh pilih, dia boleh klik mana satu dia nak dengar atau mana satu yang dia nak belajar. Okey? Dan kita juga ada interaktif materials, di mana kalau cikgu tengok materials interaktif tu adalah macam ni. Yang ni adalah game. Yang tadi ada seorang cikgu kata dah biasa guna word wall kan. Tapi takkan setiap masa word wall je kita nak bagi kat anak murid kita, betul tak? Jadi kita kena ada sediakan interaktif latihan yang lain. Okey, kalau cikgu klik pada latihan 9.31 tu, cikgu klik picture tu, dia klik image tu, dia akan pergi kepada latihan yang saya sediakan. Dan latihan ni pun berbentuk interaktif, di mana saya akan gambar ni dia dah fix dah. Saya jadikan dia background. Jadi murid-murid hanya klik dan drag saja jawapan dia. Klik dan drag. Jadi bahan pengajaran kita tu dia terperinci. Maksudnya dia taklah terlalu meluas. Macam mana dan bahan dia lagi mengecil. Maksudnya bukan macam cikgu nak mengajar. Presentation slide yang cikgu guna tu bukannya macam cikgu nak mengajar. Dia adalah untuk murid tu sendiri self learning. Kita tak payah nak, okay semua pergi klik ni, semua klik ni. Dia dah tahu dah, dia klik ni dia boleh buat sendiri. Dia klik ni dia boleh buat sendiri. Jadi cikgu boleh cubalah gerak-gerakkan apa tu kondensasi dengan penyejatan. Kalau masuk slide tu, kalau masuk word wall cikgu boleh main game dalam tu. Lepas tu kita ada satu lagi latihan. Latihan satu lagi tu adalah live worksheet. Live worksheet ni pun cikgu boleh sendiri buat. Saya tunjuk live worksheet tu. So, cikgu rasa macam mana? Interaktif tak? Cikgu rasa nak klik semua benda tak? Tapi nak buat dia memang menuntut kesabaran. Okay, so ini contohnya cikgu boleh klik and drag. Okay, murid boleh klik and drag sendiri. So dia dah tahu jawapan dia penyejatan kat sini contoh. So dia dah settle yang ni, dia boleh buat latihan yang lain. Okay. Latihan lain, contohnya dia klik dekat Game Lab ni, gambar game ni, icon game ni. So dia akan bawa dia, murid tu akan dibawa ke pautan link word wall tadi. Okay, word wall ni nampak cikgu tak ada perlu login dan sebagainya, kecuali kalau cikgu nak buat sendirilah game ni. Kalau cikgu nak buat game ni sendiri, cikgu kena login lah. Kalau murid, dia just tekan start saja. So dia dah boleh main game dia dah. Okay, dia main sendirilah benda ni. Okay. Okay, dan sebagainya macam mana bentuk dia lah. So dia akan ke tepi, ke kiri, ke kanan dan sebagainya. Ini adalah contoh word wall lah. Dia lebih pada game based learning lah. Okay, kalau satu lagi cikgu klik dekat gambar ikon assignment lagi satu tu, dia akan ada satu lagi assignment, alamak, live worksheet lepas tak boboh. Lepas tu yang video tadi tu, yang video saya rakam tadi saya letakkan di sini. Dia adalah lebih kepada cara cikgu macam mana nak susun bahan pengajaran cikgu. Okay, ada tak cikgu yang dah biasa buat virtual classroom ni? Tak ada. Belum buat. No, tak apa. Tapi dia memang menuntut kesabaran lah. Saya memang suka macam ni kan. Jadi kalau murid tu dia dah rasa nak try klik, so dia akan klik sini soalan sistem NASA. So dia adalah bersifat pengetahuan. Jadi dia tak limit pada apa yang budak tu belajar, apa yang murid tu belajar. Jadi dia lebih menyeluruh. So jadi murid tu dia nak klik apa, dia nak belajar constellations ke, belajar map ke, dinosaurs ke, apa-apa lain berkaitan. Dan buku-buku yang ada kat sini ni bukan sekadar buku cerita gambar je. Dia boleh klik link kat sini. So kalau dia klik, dia ada buku cerita tu. Okay. Poin ini. Ya. Yang saya perasan, yang ini, yang interaktif ni, dia lebih kepada kalau katalah dia tak nak datang kelas, dia boleh buat sebelah sendiri, betul tak? Jadi yang macam berakaman tu, yang kami punya konsep kat sini, yang saya buat, budak tu katalah dia tak dapat ikuti kelas pagi tadi, kita ikut waktu kita contohlah pukul 9 sampai 9.30. Jadi kita buat rakaman tu untuk waktu masa tu adalah waktu tu kita ngajar. Dalam masa tu kita rakam supaya pelajar tu katalah ada yang pelajar tak dapat masuk kelas tu, dia tengok
apa yang belajar masa kelas tu lah. Ya, Selepas betul. yang So macam maksudnya interaction ni lebih pada katalah dia kat luar ataupun dia nak belajar sendiri, dia boleh guna interaction ni lah kan? Betul tak? ya, betul. Tapi kalau slide yang cikgu guna tu, cikgu janganlah buat kerja dua kali. Okay, slide yang cikgu nak mengajar, cikgu guna juga slide yang sama. Cumanya mungkin cikgu akan tambah sikit lah untuk kelas cikgu sebab slide tu pendek, betul tak? Jadi kalau untuk rakaman, cikgu pendekkan slide cikgu. Supaya rakaman cikgu tu dia, macam mana rakaman pengajaran cikgu tu dia bersifat terperinci. Dia memang untuk nota itu. Okay? Boleh? Faham. Semasa mengajar tu mungkin kita akan ada tambahkan lagi interaktif dan kita juga ni sebenarnya kita boleh guna bahan-bahan interaktif tadi dalam kelas. So mungkin masa kita mengajar, lepas kita dah mengajar kita ais semula jadi dengan slide kita yang panjang sikit. So kita nak bagi murid stay on the class, kita dah ada live worksheet tadi, kita dah ada game tadi. So kita bagi je pada murid. Sebab kita dah copy paste, kita dah simpan link kita siap-siap dalam virtual class kita. Jadi mudah untuk kita terus dapat link kita. Tak perlulah kita nak time tu juga kita nak Google ataupun time tu juga kita simpan siap-siap. Nanti kita pun nak klik mana satu kita dah pening, betul tak? Jadi dia depends pada cikgu susun bahan tu. Jadi masa cikgu nak mengajar topik tu, bahan tu dah ada dah. Cikgu guna je bahan, cikgu klik je kat situ. Okay, boleh. Okay, so dia terpulang pada cikgu lah. Jadi cara virtual class ni adalah cara cikgu menyusun bahan cikgu lah. Okay. So itu tentang virtual classroom. Cikgu? Ya, ada soalan? Cuma nak minta tunjukkan cara untuk letak link dekat gambar tu, boleh tak? Okay, boleh. Saya boleh tunjuk. Okay, nak tunjuk ni? Alright, mari kita tengok. Semua tertarik apa ni? Semua, okay, lepas ni semua akan download Zepeto. Nak buat avatar sendiri kan? Okay, yang pertama nak buat avatar virtual classroom, kita guna Google Slide. So, kenapa kita guna Google Slide? Sebab Google Slide ada link yang mudah untuk akses. Link yang macam saya pun copy paste, saya bagi cikgu dekat public chat, cikgu buka sendiri. So macam biasalah kalau nak tukar background, kita bagi kosong dulu Google Slide kita. Okay, lepas tu baru kita search nak letak latar belakang apa. So kalau macam nak feeling macam dalam kelas, bolehlah cari background classroom ke, background wall, grey wall ke, dinding ke. Tapi kalau keyword tu saya suggest untuk keyword bahasa Inggeris lah. Lagi banyak gambar kita akan jumpa. Okay, nampak macam ni cara dia nak letakkan whiteboard dalam kelas. So dia just letakkan whiteboard dalam kelas. Okay, ini kata kunci yang sesuai untuk digunakan. Kita letak transparent. Okay, transparent kat belakang. So at least kita dapat yang dah memang transparent. So kalau kata kita dapat yang tak transparent, yang belakang dia ada background, cikgu boleh guna dua link ni. Satu link untuk kita buang background pada image, satu lagi kita guna untuk kita buang background pada GIF. Kita nak gambar gerak-gerak kan. Contoh kita macam tadi saya letakkan globe. Globe tu sebenarnya belakang dia ada background. Jadi saya gunakan, saya tak nak background belakang tu, saya nak globe tu saja. Jadi saya ambil yang link ni. Okay, so boleh masuk ke avatar cikgu. So pilihlah cikgu nak pakai Bitmoji boleh, Zepeto boleh, gambar cikgu sendiri pun boleh. Kalau tak letak gambar pun tak apa, terpulang lah. Okay, saya memang suka letak gambar supaya adalah feeling tu kelas kita kan. Okay, jadi macam mana kita nak cantikkan kelas kita. Okay, macam gambar chef ni, dia bukan sekadar gambar chef dia adalah gambar rak buku, library sebenarnya. Jadi murid boleh klik kat situ. Macam mana cara nak letakkan link? Okay, saya tunjuk okay, contoh ini link yang saya dah dapat. So, saya copy, Ctrl C. Contohnya adalah sekadar image. Pada asalnya ini hanyalah sekadar image. Jadi saya tekan Ctrl dan K. So saya akan terus masukkan link kat dalam ni. Ctrl K. So pada gambar-gambar cikgu tu, cikgu boleh letakkan link dia. So, masukkan link. So apply saja. Jadi automatic bila cikgu pergi kat gambar ni, ada dah link tu dekat situ. Okay, sama juga check click me ni, cikgu boleh cari GIF lah, GIF image. Okay. So cikgu dah susun siap-siap cikgu punya bahan dalam virtual class. So ini adalah contoh
orang cikgu-cikgu di luar negara buat Bitmoji Classroom lah. Jadi semua dia punya, semua hiasan dalam kelas tu functional berinteraktif. Jadi murid senang nak klik sana, klik situ, klik sini. Okay, kalau murid nak cari latihan pun dia tahu dah nak pergi mana. So dia very mudah untuk cikgu-cikgu untuk klik sana, klik sini kan. Okay? Boleh? Setakat ni boleh dapat cara nak masukkan link dalam ni? InsyaAllah. Yeah. Boleh cikgu, tapi dia macam timbul link balik. Kenapa ya? Timbul link? Cikgu tersentuh link tu kot? Oh, timbul link. Cikgu pakai image ke cikgu pakai teks? Apa tu macam mana? Cikgu buat macam mana? Sekali lagi soalan cikgu. Okay, soalannya bila kita buat Ctrl K tu, lepas tu dia keluar link. Dia akan muncul link. Macam tadi kalau kita letak kat image kan, link tu dah tak ada. Just touch, lepas tu keluar kan. Betul. Ni linknya timbul. Macam tu. Oh, dia keluar lah Cikgu boleh edit tu. Cikgu boleh tak payah munculkan link tu. Sebenarnya boleh cikgu kena godek sikit lah. Sekejap saya tunjuk contoh. Sekejap. Okay, bila cikgu klik, bila cikgu tengok sini link ni, dia keluar macam ni kan? Betul. Yang dia timbul ni macam ni ke? Betul. Memanglah dia sebab cikgu dah klik dekat picture tu. Sebab cikgu yang nak edit sendiri. Cuma kalau cikgu tak ni, cikgu pergi je. Okay, faham. So, baik. Orang tak nampak pun link tu sebenarnya. Dia kena pergi setelah kita dah ni lah keluarkan. Sebab cikgu editor sendiri, so memang dia nampak macam tu. Oh, faham. Okay. So semangat ni cikgu. Selalunya cikgu perempuan lah ajar. Tapi ada je cikgu lelaki yang buat. Jangan risau boleh je ustaz pun boleh. Kalau tak nak letak gambar sendiri pun boleh. Okay. Cuma kalau Zepeto tu memang Korean look lah. Okay. Alright, saya rasa kita dah sampai ke penghujungnya. Okay. Okay, so ini contoh-contoh yang saya dapat daripada luar. Boleh lah nak tengok macam mana dia susun atur dia punya barang dia kan. Okay, so guru itu awal lebihkan dia lah dengan ilmu. So awal beri dia ilham untuk mengajar dan mendidik. So kita ni kalau nak jadi cikgu memang insyaAllah kalau kita ikhlas menjadi cikgu, Allah sentiasa bagi kita ilham macam mana nak mengajar murid kita kan, insyaAllah. Okay, ini sumber-sumber rujukan yang cikgu-cikgu boleh dapat. Saya dah bagi link dekat cikgu-cikgu. Jadi saya akan bagi lagi sekali link dekat Ustaz Fitri lah kot. Version yang tak ada gambar saya. Version yang tak ada muka saya. Okay, saya rasa setakat itu sahaja presentation saya. Saya minta maaf lah tak dapat nak tunjuk macam mana live worksheet semua work wall tu nak buat macam mana. Mungkin cikgu-cikgu kena discover sendirilah. Okay. Sebab saya pun semuanya adalah hasil saya discover sendiri. Okay. Ada soalan? Okay, kita buka sikit soalan. Kalau ada soalan. Semua dah teringat waktu zuhur. Itulah azan dah. Okay. Dia memang untuk kesabaran tu cikgu nak buat virtual class tu ya. Tapi cuma pada hari ini saya memang tumpu pada Google Slide sahaja. Quizzes nak buat macam mana, itu cikgu kena discover. Saya tu sebenarnya daripada bila cikgu dah pandai susun atur dalam Google Slide cikgu, quizzes tu nanti cikgu dah tahu dah macam mana nak masukkan link quizzes kat dalam Google Slide. Macam mana cikgu nak masukkan quizzes kat dalam Kahoot dalam cikgu punya slide. So that budak-budak boleh buat sendiri benda tu. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Ya, ada. Ada insyaAllah. Lepas ni saya nak tanya kalau capaian internet yang minima, apakah aplikasi yang sesuai selain daripada Google Slide? Internet yang minima. Okay, selain Google Slide. Okay, untuk internet yang minima sebabnya ada juga internet murid yang sikit juga. Ini betul-betul saya faham sebab bila buka kat phone tu tak boleh sangat benda tu. Okay, kalau cikgu sebenarnya benda tu dia boleh download slide cikgu tadi tu. Kalau cikgu dah berjaya buat dalam Google Slide, cikgu boleh download. Tapi dia tak adalah interaktif tu. Dia akan jadi sekadar PowerPoint seperti biasa. Sebab kalau PowerPoint dia tak boleh nak buat interaktif macam tu sebab kita kena download dulu video, lepas tu kita kena masukkan video dalam Google dalam slide.
Lepas tu video tu kalau kita masukkan kat internet, dia tak keluar pun. Tu dia punya masalah PowerPoint ni. Dia boleh buat macam interaktif macam tadi tapi dia tak cukup power lah. Kalau untuk yang minima, tak apa. Kalau untuk minima, cikgu kena berbalik-balik kepada ciri-ciri pembelajaran atas talian tadi. Maknanya cikgu rasa itulah yang mudah, itulah yang paling senang diakses, itulah yang itulah paling interaktif untuk cikgu bagi pada murid, tak apa. InsyaAllah dia slowly lah benda tu. Sebab dalam internet ni kita tak boleh nak buat apa lah. Okay? Okay, saya ada soalan kedua. Tadi ada penerangan tentang video. Video tu untuk minima 6 minit. Okay, untuk video minima 6 minit tu kalau untuk penerangan awal tentang sesuatu topik boleh. Cumanya kalau murid dia tak dapat akses kelas kita, jadi kita terpaksa rakam untuk 30 minit lebih. Sebabnya ada perbincangan soalan yang diorang tak dapat nak masuk kelas kita. Jadi diorang kena follow dekat YouTube. Dia ada 2 jenis video lah ceritanya. Video yang pengenalan awal dan video yang perbincangan penuh kelas. Itu macam lama sikit lah. Okay, kalau cikgu mengajar, cikgu akan pilih satu standard pembelajaran, betul tak? 1 atau 2 standard pembelajaran kan? Jadi selalunya video boleh upload dekat YouTube. Cumanya kalau kata untuk ada penerangan lagi, dia akan bawa kepada video seterusnya lah, which is video tu dia akan ikut taxonomy Bloom. Maksudnya cara cikgu nak fokus apa dekat situ sebenarnya video tu. Video untuk introduction ke, video untuk perbincangan ke, video untuk apa, untuk pastikan murid boleh berbincang ke. So dia depend pada cikgu punya cara nak bawa video tu. Satunya memang murid kena masuk kelas baru ada boleh buat perbincangan, tapi nak macam mana murid yang tak boleh masuk kelas kan? Buat perbincangan dia kena 2 hala. Boleh? Okay, faham. Terima kasih. Alright, sama. Okay, ada apa lagi? Okay, selesai semua? Okay, so kalau kata untuk tahu lagi benda-benda lain, mungkin kena kot kena study, kena discover sendirilah. Sebab kebanyakannya kita pun memang ada je kalau KPM siap buat TikTok, tapi saya rasa benda tu tak berapa ni sangat. So dia depend pada cikgu. Apakah yang mudah dan menyenangkan semua pihak. Okay? Okay, selesai. Alhamdulillah. Okay, terima kasih semua. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada pengisi kita. Ustazah Nurul Ilyadida yang memberikan pengisian kepada kita dan suka untuk anda ingatkan dan anda buat kongsian terakhir. Mana birthday kakak dia tau. Sorry. Lepas tu ni kita punya assessment sheet lah, ada share dekat ia punya email tadi. Ustazah Ilyadida ni. Okay, bolehlah kot kita end our meeting. Meeting pula, kita end ni. Okay, boleh. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Suka untuk anda ingatkan sebelum bersurai, apa yang kita buat ni dia tak akan menyelesaikan masalah kita 100%. Suka untuk anda ingat kepada guru-guru. Kerana kalau kita kata contohlah hari ni pun kan, Ustazah Ili tadi dia bentang semua pada kita. Esok akan datang perisian baru yang kita perlu belajar pula. Poin yang nak sampaikan kat sini adalah pembelajaran dan kreativiti kita untuk mengajar tu perlu dikembangkan dan kita tak boleh stagnan, tak boleh kekal pada kedudukan yang biasa. Jadi itu ilmu yang perlu kita top up dan kita tambah nilai kan setiap masa. Dan diharapkan untuk guru-guru terus berinovasi. Dan anda sebut tadi yang apa yang Ustazah Ili sampaikan tadi tu, itu bukan stagnan. Maksudnya itu tak kekal di situ. Itu bukannya ground rule ataupun arahan yang asas bagi semua. Cuma itu adalah sebahagian perkongsian yang boleh kita gunakan. Jadi benda yang baik, benda yang kita rasa applicable dengan suasana kita, dengan pembelajaran kita, gunakan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada Ustazah Ili atas perkongsian sebentar tadi, dan diharapkan selepas ni macam anda selalu sebut, kita boleh buat pengisian dan sebagainya, tapi kalau tak diaplikasikan satu kerugian daripada kita. Jadi anda harap slot daripada pagi tadi bawa sampai ke petang,
kita dapat apply kan, jangan fikir untuk buat perubahan 360 darjah. Ya. Buat penambahbaikan sikit pun. Sebelum ni tak pernah guna slide, kita buat juga slide. Sebelum ni budak-budak tak pernah nampak muka kita tunjuk muka. Jadi itu ada penambahbaikan yang perlu dibuat. Jadi Ana ambil take note juga, bukannya kita nak beban kepada guru semata-mata daripada pagi sampai petang tadi. Ada juga tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pentadbir, terutama sekali dari sudut kebajikan pekerja dan juga keperluan asas. Jadi kalau semua lengkap, maksudnya guru tu bersemangat, keperluan asas ni dipenuhi, kemudian keperluan segi alatan dipenuhi, insya-Allah pembelajaran tu dapat ditambah nilai. Jadi di pihak pentadbir perlu upgrade ataupun update sentiasa tentang alatan-alatan, keperluan guru. Di peringkat guru pula kena betulkan mindset dan cuba untuk by group untuk belajar dan lakukan penambahbaikan terhadap sesi pembelajaran. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada semua. Kita nak tengok perubahan. Semua guru-guru nak tengok perubahan pada guru besar lepas dengar ceramah tadi. Guru besar nak tengok perubahan daripada guru-guru. Jadi kita tengok sama-sama, insya-Allah supaya semua dapat nilai perubahan selepas ni. Jadi nak ucapkan terima kasih. Kita bersurai. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan solat. Terima kasih Saudara Ilya. Okey.